أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بأبواب العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada bapa-bapa dan ibu-ibu dan juga kaum muslimin muslimat yang sedang mengikuti majlis live kita di waktu pagi ini, agar kita semua di dalam sihat dan afiah, yang mana kita sudah lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dengan ubah cuaca, jadi walau bagaimanapun kita selaku hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat nikmat-nikmat yang dibagi kepada kita. Kita teruslah diri kita menuntut ilmu, dan kita teruslah diri kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pertemuan kita di pagi ini, kita ada sedikit nak bagi maklumat kepada bapa-bapa kita dan ibu-ibu kita. Lebih-lebih lagi kita di dalam medan akidah, di dalam medan akidah, dalam medan pegangan ni, kita kena menututi. Tak bolehlah kita itu sekadar kata kena Allah saja, reti agama sahaja, dengan kita tak belajar, tak menututi, tak bolehlah. Kerana kita takut sangat serengi-serengi daripada gulungi-gulungi yang lain, dan daripada serengi barat pun banyak. Sampaikan anak pinak kita di hari ini susah kita nak bagi ilmu maklumat kepada mereka, kerana anak-anak kita di hari ini orang panggil terjebak dengan sebar-sebar daripada agama barat. Maka di situ kita pun kena ambil cara, kena jadi apa, jadi ada mereka untuk menjagakan anak-anak kita di belakang hari ini, supaya mereka tak terlibat dengan akidah-akidah yang menyeleweng, akidah-akidah yang terpesong daripada agama. Itu dia. Kita takut sangatnya, iaitu serengi mustasyrikin, serengi daripada agama barat. Itu kita takut sekali. Akidah di hari ini pun kita bimbang. Akhlak perangai anak-anak kita pun kita bimbang. Tapi di sini kita nak kecek tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya kita bapa-bapa dan ibu-ibu, dan juga anak-anak pelajar kita, kaum muslimin muslimat yang mana kita sedang mengikuti majlis pengajian kita di pagi ni. Jadi yang mana kita turunkan tajuk kita di pagi ni, tajuk kita di pagi ni iaitu jika Imam Abu Mansur Al-Maturidi bid'ah, maka
Nah, Ibnu Taimiyah juga bid'ah. Maka di sini kita nak bagilah maklumat kepada bapa-bapa kita dan ibu-ibu kita, kerana di hari ni serengnya akidah ni boleh kata kuat. Kita kalau ikuti media, ikuti sosial di hari ni, media sebar di hari ni, kita boleh tengok keadaan semasa dalam bab pegangan ni sangat-sangat sangat-sangat terik dah. Maka kita nak bagi kepada ayah-ayah dan ibu-ibu yang mana kita duk pegang dah akidah kita, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah iaitu akidah yang kita ikut lakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan khulafair rasyidin. Maka kita nak fokus. Kita nak fokus pergi kepada ma'rifatillah. Kita nak fokus pergi kepada sifat 20. Nak fokus pergi ke situ. Dalam kita duk baca kitab, dalam kita duk turut apa sahaja hak ditulis, apa sahaja hak di bagi oleh guru-guru kita tu, kadang-kadang perkara tu keceknya dalam, kadang-kadang keceknya luah, kita nak pegang tak mampu kadang-kadang. Sebab tu di hari ni kita nak fokus pergi kepada sifat 20, sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang kita nak bagi tahu di sini, sifat 20 yang dikeluarkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarqandi, dia meninggal dunianya pada tahun 333 Hijriah. Dia dikubumikan di Samarqandi, iaitu negeri Bukhara, negeri Bukhara di Uzbekistan sekarang. Tu Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni, dia dikubumikan di Uzbekistan, di Samarqandi, iaitu Uzbekistan. Uzbekistan ni negara dekat-dekat dengan Rusia. Kalau kita ambil daripada Pakistan, tu dia Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, lepas tu Uzbekistan. Jadi jenis bunyi hak tan-tan tu 7 buah negara dekat dengan Rusia. Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beranak ke dia di Samarqandi di Uzbekistan. Dia meninggal dunianya pada tahun 333 Hijriah. Yang kita nak bagi tahu di sini, kita duk mengaji sifat 20 tu. Duk mengaji sifat 20 tu, dialah sebagai orang pertama yang mengeluarkan iaitu sifat 20 ni. Yang mengatakan sifat 20 ni, walaupun dia ambil daripada guru dia pun, tapi masa guru dia tidak masyhur. Jadi dialah masyhur dengan dialah sifat 20 ni. Tu dia. Lepas tu yang kita kena retinya, kita kena tahunya, adakah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat 20? Kita kena tahu kata sifat Allah Subhanahu wa taala banyak, tidak kuasa kita nak bilang, dan kita nak orang panggil sifat Tuhan tu tidak terhingga. Maknanya tak kuasa kita nak bilang. Sifat Tuhan banyak. Tak kuasa kita nak hitung, dan tak kuasa kita nak bilang. Sifat Tuhan tu banyak. Cuma 20 sifat yang kita belajar tu, ulama dia ambil mari saat itu, mari ajar kepada kita 20 sifat ni. Nak rakyat kata 20 sifat ni nak lepas daripada kita pegang. Kita i'tiqad. I'tiqad bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, bukan i'tiqad dengan cara buta tulis dak. Tu dia, bukan i'tiqad dengan cara buta tulis. Nak kita lepas daripada kekeliruan, nak lepas daripada kita hak itu pegang dengan cara buta tuli, nak lepas daripada tu, maka dia ambil 20 sifat saja.
Sedangkan sifat Tuhan bukan 20 sifat, sifat Tuhan banyak. Tu dia. Ambil 20 sifat nak lepas daripada pergi secara buta tuli. Takut dia mau kata Tuhan ada, kita pun ada ratik. Dia mau kata Tuhan kuasa, kita pun kuasa ratik. Dia mau kata Tuhan satu, aku pun satu juga. Tak boleh balas tu. Nak kemah, nak pahal sungguh. Ngaji 20 sifat ni dia kata boleh. Boleh pahal dah. Kita orang awal ni 20 sifat tak ada gapo dah. Bagi orang yang nak menututi, nak tahu jarak panjang lagi, halusi lagi, dalil lagi, terus gilah. Sebab sifat Tuhan banyak tak habis kita nak bila. Maka di sini jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi 20 sifat yang kita duk belajar tu. Kita mari tengok seorang imam lagi, iaitu Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Dia sana itu beranak ke dia di bumi Basrah. Dia beranak dalam bumi Basrah. Basrah ni satu muhafazah duk di dalam negeri Iraq. Dia beranaknya pada tahun 260 Hijriah. Dia meninggal dunia pada tahunnya 324 Hijriah. Meninggal dunia pun di bumi di bumi Basrah. Jadi nak rakyat kata itu Imam Basrah. Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Mansur Al-Maturidi meninggal dunia pada tahun 333. Hak ni meninggal dunia 324. Tekah sikit ya. Lepas tu kawasan lain-lain dua-dua ni. Tu dia. Jadi demon ni orang korong 3. Dua-dua orang ni orang korong 3, apa orang korong 2, orang korong 1. Siapa imam mereka? Tu imam mereka kok ia turut lakah tu lah, turut lakah yang diberjalan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para khulafair rasyidin. Turut Nabi, turut khulafair rasyidin. Turut Nabi, turut sahabat. Tu orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma mari sapa ke korong 3 hak ni tu, mari sapa ke masa dua tokoh ni digelarkan sebagai imam ni kerana dia buat lorong wik kita. Dia buat lorong wik kita. Hak demo ni pergi 20, hak demo ni pergi 13 sifat. Imam Abu Mansur Al-Maturidi pergi 20 sifat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bawanya 13 sifat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni bertempatnya di Iraq. Negara Arab ni. Lepas tu jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni bawa 13 sifat ni supaya kita duk tahu tu lah sifat Tuhan berapa semua. Sifat Tuhan banyak, tak kuasa kita nak bilang, tak kuasa kita nak hitung sifat Tuhan. Berarti sifat Tuhan banyak, tak kuasa kita nak hitung, tak kuasa kita nak bilang. Pas 13 sifat supaya nak lepas daripada pergi ataupun iktikadkan Allah secara buta tuli. Nak lepas daripada tu mari ngaji 13 sifat. Nak lepas daripada kekeliruan, mari mengaji 20 sifat. Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi 20 sifat. Di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari 13 sifat. Mana sifat 20? Sifat 20, sifat 13 ni, sifat 20 tu. 13 ni hak tular dengan 20 tu. Mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sam'un, basarun, kalamun. 13 sifat ni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia sabit, dia apa? Dia hak ni tu sebutnya 13 sifat ni. Bukan maknanya sifat yang lain lagi hak ni tu tak ada dalam otak kepala dia. 13 sifat ni cukup dah kita nak bagi huraian kepada orang awam supaya nak lepas daripada kekeliruan. Nak lepas daripada keliru 13 ni pada dah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata balas tu. Baik tu. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia kata tak pada lagi hak dia 13 sifat tak ada. Hak dia ni kena tambah lagi 7.
kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Basiran, sami'an, mutakalliman. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi cukup 13. Cukup 20. 20 sifat. Jadi 20 sifat di sini. 20 sifat di sini di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi dia kata kena cukup 20 sifat dia. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah 1, wujud. Sifat salbiyah 5, idam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 sifat salbiyah. Sifat ma'ani 7, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sam'un, basarun, kalamun. 7 sifat. Sifat maknawiyah pula 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Cukup 20 di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia orang Samarkandi tu, bukan negara Arab. Samarkandi tu dekat dengan Rusia tu. Orang Bukhara tu. Tu dia. Kawasan Bukhara tu. Lepas tu jadi hak ni duk negara Arab, hak ni 13 je, hak ni 20. Maka ulama mari tengok cara bahasa di antara Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Masih ada kebijakan. Maka kita tengok di situ tu kebanyakan ulama kita duk pakarnya. Pakarnya di kawasan negara Arab dan kawasan Asia, kawasan Afrika dan lagi pula lain-lain lagi kat sebelah Eropah ataupun Eropah. Pakarnya hak Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka hak ni dia panggil qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad hak 13 sifat tu. Perkataan hak diiktimad, hak dipegang. Lepas tu hak 20 muka 7 tu duk khilaf dah kan. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sifat hal tu, hal maknawiyah tu. Maka hak ni duk khilaf. Bila khilaf hak ni dia panggil hak ni qaul masyhur. Qaul masyhur. Sebab apa masyhur? Sifat 20 dah kan. Sifat 20 ni orang panggil qaul masyhur ni, kebanyakan orang tahu sifat 20 tu orang panggil masyhur. Hak pegang 13 ni. Baik tak? Maka dua-dua ni nak rakyat kata kemah tak kemah di segi cara ambil bahasa mereka hak itu nisbah ayat-ayat dan dalil daripada akli, dalil daripada nakli hak itu nisbah huraiyah mereka hak itu. Jadi boleh ambil dua-dua, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, dalil hak keluar daripada akal mereka. Dalil nakli ni dalil hak pindah daripada Quran dan Al-Hadis. Baik tu. Maka orang panggil ulama, kita tengok cara huraiya, cara bahasa mereka itu sangat-sangat kemah. Ulama siapa nak mari mujadalah, nak munazarah, nak berdebat dengan mereka, masa mereka duk ada tu tak boleh. Orang panggil duk belawai hak ni tu tak boleh nak ambil benih. Tak boleh. Nak hujah dengan hebat-hebat ni tu, hujah tak akan benih. Hujah tak akan ubah. Maka mereka itu dapat tetap di atas muka bumi, dapat diakui oleh segala-gala muslimin masa tu. Lepas tu sehingga sampai ke kita sekarang berdebat mari tara mana pun kemah, cara pegang tu kemah. Baik tu. Sebab itulah nak rakyat kata akidah ni, akidah diakui ambil daripada masa salaf sehingga sampai masa khalaf mari. Masuk dalam hadis kata Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Tu dalam hadis tu we tahu kepada kita, dia kata senantiasalah satu golongan daripada umatku
Nah, Nabi kata zahirina 'alal haqqi. Ialah zahir mereka itu di atas kebenaran. Zahir di atas benar. Ambil daripada masa dia lagi heret mari 100 tahun. Heret mari pula 100 tahun, 200 tahun. Heret pula mari 300 tahun. Orang panggil korong salaf. Nah, korong salaf sana itu mereka itu dalam akidah yang cemerlang sebab turut lakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lakah khulafa rasyidin dan tabi'in, para tabi'in. Pada tu. Lepas pada tu dua orang ni sebagai imam. Ambil daripada korong 3 heret mari kau ni, 2 orang ni jadi imam. Lepas tu tak ada orang balik boleh mari meruntuhkan. Tu. Jadi di situ sebut di dalam hadis tu la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak boleh mudaratkan mereka itu. Man khadhalahum maknanya man khalafahum, kalau ada satu golongan nak mari mukhalafah dengan dia, nak mari berlawan dengan dia, nak mari hujah dia, tak ada boleh mudarat apa-apa. Nak ayat kata kemah dalam bab akidah. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga sampai hari kiamat. Kita tengok siapa kita sekarang ni pun korong 14 dah. Masuk korong 15 ni. Baik tu. Kalau itu kita tengok kemah sungguh cara kita pegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan sifat Tuhan 20. We faham molek. Bukan sifat Tuhan tu 13. Sifat Tuhan banyak. Cuma kita pegang 20 ni nak lepas daripada kekeliruan, nak lepas daripada i'tikad buta tuli. Malah nak i'tikad buta tuli, dia mau kata Tuhan ada agak aku pun. Dia mau kata Tuhan mati, aku pun mati pun tu Tuhan. Tu i'tikad turun orang balah tu. Tak sah dalam bab kita pegang balah tu. Faham tak? Tu dia. Jadi kita ni nak lepas daripada buta tuli tu, pegang 13 sifat. Pegang 20 sifat. Nak kemah. Maka ya hurai dalam 20 sifat, hurai dalam 13 sifat tu, kemah. Hurai dalam tu. Sebab itulah kita duk mengaji kitab Faridah lah, kita duk mengaji kitab-kitab Baqarah, duk mengaji tu berapa kali balik dah. Tak boleh nak faham molek. Apa? Kerana huraiya dia tu kemah. Cara huraiya dia. Tu dalam bab pegang ni tak boleh kita nak pegang. Pegang saat itu dengan zon, pegang saat itu dengan syak. Pegang ni pegang kena yakin. Jadi dua imam ni peranak ke dia hak itu mari korong 3 dah. Belum pada tu turut tabi'in lah. Belum pada tabi'in turut sahabat lah. Turut Nabi lah, lakah Nabi, lakah sahabat. Lakah Nabi, lakah tabi'in. Pada tu. Bo mari siapa dua imam ni? Pakai turut lakah demo ni selalu. Dia buat, hak ni buat 13 sifat, hak ni buat 20 sifat. Aku padan dengan 13, aku padan dengan 20. Baik tak? Supaya orang tanya kita, duit atas muka bumi ni berapa? Duit. Tak tahu nak bila. Banyak duit atas muka bumi. Berapa juta duit atas muka bumi ni? Tak tahu nak rajak. Banyak. Tak kuasa nak bila. Lepas tu hak padan untuk demo. Padan untuk kita. Berapa? Kawan kena pakat 500 kok sehari. Nak padan ni, nak padan dengan duduk padan dengan makan, padan dengan duduk, padan dengan belanja tu belanja ni cukup banyak ni. Tu orang panggil cukup padan bagi kita. Perak banding mudah-mudah duit. Duit tak muka bumi berapa? Banyak duit. Lepas tu padan untuk demo pada untuk demo ni 200, pada untuk demo ni 500, pada untuk demo ni 300. Pada untuk dia, maknanya dia tak mumah dah. Aku kalau ada duit 300 kok, aku tak mumah dah. Aku kalau ada duit 500 kok, aku tak mumah dah. Nak buat kerja aku nak buat boleh buat dah. Nak makan nasi 3 periai boleh makan dah. Faham tu? Tu nak royak kata hak cukup untuk nak lepas daripada kekeliruan. Nak lepas daripada i'tikad buta tuli. Banyak tu ya. Faham tak? Tu dia. Ni nak ayat kata cukup banyak tu. Lepas tu tengok kita duduk hari-hari. Kalau adanya ni cukup. Tu. Ulama dia garis siap dah. Padai dah kalau reti banyak ni cukup dah. Pas kita 20 sifat pun tak lenik lagi kita. Dah dengar berapa kali dah.
13 sifat pun tak nak faham molek lagi kita. Dah dengar tak tahu apa kali dah. Faham tak? Tu dia. Maka di sini kita nak kembali kelik kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi 20 sifat. Nah, dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu kita nak kita tak sekecek lagi hak dia tu. Nah, kita nak kecek hak Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia 20 sifat, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari 13 sifat. 13 sifat dia tak ada. Nah, dia tak ada isbatkan tak ada isbatkan iaitu 13 sifat lagi tu. 13 sifat lagi. Nah, 13 sifat lagi, 7 sifat lagi. 7 sifat lagi iaitu kaunuhu. Dia tak ada sebut hak tu. Dia tak ada sebut hak tu. Dia gunanya hak ni ya. Sebab hak tu dia tak bila sifat, dia bila samaratus sifat bila kunung. Jadi kita di sini kita nak faham kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi pegang 20 sifat. Nah, pegang 20 sifat. Maka yang tajuk kita yang kita nak bagi tahu kepada bapa-bapa dan ibu-ibu dan juga kaum muslimin muslimat, anak-anak pelajar kita semua ni supaya kita tahu bersama. Nah, bila kita kecek akidah, bila kita kecek sifat 20, ada orang letak berkata kata demo tu dah buat kerja dah kecek bid'ah. Nah, duk mengajar secara bid'ah. Jadi kita nak faham kata gapo bid'ah. Kita kena tahu jugalah bid'ah ni dengan maknanya duk reka-reka di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk reka-reka di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan maknanya apa sahaja hak Nabi tak buat, apa sahaja hak Nabi tak kata, orang panggil bid'ah kalau kita buat. Faham tu? Di segi akidah ke ataupun di segi amalan ke, orang panggil bid'ah. Nabi tak buat, kita pergi buat, maka bid'ah lah perkara tu. Tu dalam faham, dalam satu faham. Nah, kita tak ada kecek mula dah buku bid'ah ni. Tapi lotare mari balas tu. Dia kata ngajar sifat 20 bid'ah dia kata. Sifat 20 ni bid'ah deh. Jadi kita nak faham di sini kata tu dia deh. Jadi di sini kita nak faham nak faham kata bid'ah ni tiap-tiap perkara yang Nabi tidak buat, tiap-tiap perkara yang Nabi tidak kata tu orang panggil duk reka-reka di atas perbuatan. Nah, yang Nabi tidak buat, segala ibadat yang Nabi tak ada buat saat itu kita pergi buat, orang panggil pergi buat hak itu. Hak Nabi tak buat, hak Nabi tak kata. Kalau kita pergi sana situ dia panggil bid'ah. Bid'ah. Orang panggil sana perkata balas tu tak boleh. Apa kita nak faham lah, nak tahulah kata sifat 20 ni, orang duk mengajar sifat 20 ni kita nak kata bid'ah, kita nak kata nak kata perkata tu, nak kata perkata ni tak boleh gaduh lah. Tak boleh gaduh. Buat apa tu? Kita mari ngaji dulu sikit supaya kita boleh reti kata gapo bid'ah. Bid'ah tu iaitu apa sahaja yang Nabi tidak buat kita pergi buat, apa sahaja yang Nabi tidak kata kita pergi kata. Orang panggil duk reka-reka di atas Nabi, maka orang panggil bid'ah. Maka di sini dalam bab akidah ni kita mengaji bab akidah sifat 20 ni. Setengah-setengah daripada bapak-bapak kita, tok-tok guru kita duk mengaji kok pondok, duk mengaji kok Mekah kok ana tu, banyak ke lalu mari kok sifat 20 lah. Lebih-lebih lagi kita orang tua duk mengaji dalam masjid ni, tak kira lah lelaki perempuan lalu kok sifat 20 belaka. Cuma dah nak mengajar atau saya mengajar lagi kau dah kata dengar. Tu dia. Maka kita mari reti dulu. Dalam ayat kata dalam ayat kata gini. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu ayat tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ni duduk di dalam surah Muhammad ayat 19. Tu dia.
Nah, duduk di dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak tu ya. Ayat pendek ya ayat. Sikit ya. Dia kata mana? Fa'lam, ketahui olehmu. Maka ketahui olehmu. Ketahui di sini orang panggil ilmu bil yaqin. Sebab orang panggil masuk dalam bab pengenalan Allah. Jadi ketahui olehmu dengan yakin annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenar kecuali Allah. Tak ada dah Tuhan lain hak kita sembah. Tuhan hak benar tu tak ada dah Tuhan lain kecuali Allah. Allah satu saja. Itu dia. Lepas tu ayat ni suruh kita ni tu kenal Allah. Suruh kita tu suruh kita tu tahu, suruh kita tu kenal Allah. Orang panggil ilmu bil yaqin. Nak kenal Tuhan ni kenal dengan yakin. Suruh kita kenal dengan yakin ni, maka ilmu bil yaqin ni, ulama setengah-setengah daripada ulama al-ilmu bil yaqin ni di sini orang panggil pakar dengan makna kenal, maka dia pergi kepada pakar dengan makna, iaitu pakar dengan makna arafah. Pakar dengan makna arafah, pergi kepada maddah arafah. Gapo tu? Fa'lam di sini pakar dengan makna fa'rif. Pakar dengan makna fa'rif daripada kalimah arafah ya'rifu irfatan wa irfanan wa ma'rifatan. Itu dia. Jadi fa'lam pakar dengan makna fa'rif. Ketahui olehmu dengan yakin. Di sini pakar dengan makna kenal, maka kenal olehmu dengan yakin. Tu. Maka kenal olehmu. Jadi kalimah fa'rif ni daripada kalimah arafa ya'rifu irfatan wa irfanan wa ma'rifatan. 3 masdar dia deh. Lepas tu ulama ambilnya ma'rifah. Ambilnya ma'rifatan. Maka kalimah ma'rifatan tu, di situlah tempat kita ambilnya ma'rifatullah, pengenalan Allah. Tu. Hak Sayyidina Ali kata awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama kena kenal Allah. Pas nak kenal rana, nak kenal rana, nak yakin tu. Sebab dalam ayat Quran sebut tara tu ya, kenal olehmu akan Allah. Allah tu menjadikan segala-gala, Rabbul Alamin. Kalau kita dah baca Fatihah tu, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang sekalian alam. Jadi orang panggil dalam Quran itu, situ sebut sikit, sini sebut sikit, sana no sebut sikit, ayat tu sebut sikit, ayat ni sebut sikit, ayat ni sebut sikit, sikit. Lepas tu nak ambil macam mana nak kenal cara yakin. Tu. Ni tempat kita nak reti kata fa'lam di sini pakai dengan makna fa'rif. Fa'rif. Maka kenal olehmu. Fa'rif tu daripada kalimah arafa ya'rifu irfatan wa irfanan wa ma'rifatan. Masdar dia 3. Irfatan, irfanan, ma'rifatan. Ambil ma'rifat tu. Hak tu Sayyidina Ali kata awwaluddin ma'rifatullah, mula-mula agama pengenalan Allah. Maknanya kita kena kenal Tuhan mula-mula agama. Sebab itulah dalam mata Zubat, dalam mata Ibnu Ruslan dia kata awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula sekali ke atas manusia, wajib ke atas manusia ialah pengenalan Allah hal keadaan dengan yakin. Mula-mula sekali wajib ke atas manusia. Maknanya manusia hak berakal ni, hak yang akil dan balik ni, ma'rifatul ilah, pengenalan ilah. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan tu pula bistiqani, dengan yakin. Pas nak yakin lah mana kita ni? Tak? Nak yakin lah mana? Sebab ayat Quran ayat tara tu ya. Suruh kenal Tuhan dengan yakin. Pas kita nak yakin mana? Sebab apa boleh kata itu? Sebab serengi agama ni, Nabi kata Islam ni akan pecah kepada 73 golongan. Semua tu royak kata Tuhan satu belaka. Semua tu royak kata Tuhan ada belaka. Baik tak? Hak 73 tu. Nabi kata sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar. Semua tu neraka. Hak pecah kepada 73, semua tu neraka.
illa millatan wahidah, kecuali saya hok kata selamat. Qila, ada seorang sahabat tanya, sebab takut ni 73 pecah, lepas tu saya hok Nabi jamin manin najiyah, seolah-olah manin najiyah ya Rasulullah, siapa hok kata selamat tu ya Rasulullah? Rasulullah kata ma ana alaihi wa ashabi, barang yang aku berjalan di atasnya dan sahabat-sahabatku. Satu golongan ya. Hok nu peroyak kata Allah, hok ni peroyak kata Allah, hok tu peroyak kata Tuhan satu, hok tu peroyak kata Tuhan kuasa. Pas kita nak pegang balah mana? Sebab itulah nak ui kemah, nak ui yakin tu. Bila nak ui kemah, nak ui yakin, nak royak kata jalan manakah kita nak ui kemah, pegang akidah tu, nak ui kemah, lepas tu yakin. Tu hak tu orang panggil ilmu bil yakin. Sebab buku akidah dengan yakin. Kalau fiqh ia memadai dengan zon. Hak ada lagi syak wahai, hak ni tak ada pakai apa dah. Tak. Fiqh ia bina di atas zon. Akidah ia bina di atas yakin. Ia kena yakin. Pas nak yakin kan, kalau sekadar kata kenal kata Allah tu ada. Allah tu satu. Tak tu ya. Tuhan kita Allah, tak tu misalnya. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan lain kecuali Allah. Tak tu nak boleh yakin tak tu. Ketahui olehmu bahawa tidak ada Tuhan yang lain yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Tak tu ya. Gagah tak nak pergi situ? Tu nak rakyat kata nak cari cara, nak cari jalan. Cari jalan itulah nak wi kemah ni. Nak wi kemah pergi Tuhan, wi kemah kong tak gonye dah, tak kocok dah, tak tukar dah. Pergi nak wi kemah, nak wi kejak, nak wi apa? Tu sewi gonye, tu sewi kocok, tu sewi tukar dah. Sebab dalam mata kata faqtu yaqinan bil fuadi wajzimi. Fakta yaqinan, memutuhkanlah yakin hal itu. Bil fuadi wajzimi, dengan hati yang jazam, wi putuh lalu dah. Pasal nak buat mana ni? Cara mana kita nak wi kemah, nak wi kejak akidah kita? Tak ada dah cara lain kecuali kita kena pergi cari wasilah. Cari wasilah. Hak tu orang panggil bahasa dalam medan tasawuf. Sebab tasawuf ni duk cara masalah ma'rifatullah juga. Ya masalah wusul dengan tidak wusul. Wusul ilallah. Nak wi siapa kepada Allah ni? Demo ni kena dengan ilmu yaqin. Demo ni kena dengan dengan ainul yaqin. Demo ni kena dengan haqqul yaqin. Nak wi siapa haqqul yaqin tu jauh sat kita, jauh sat lagi. Kita ni duk dalam ilmu yaqin. Kau tahu kau yakin, kau tahu kau yakin. Kita duk situ ya baru. Tak sapa lagi kita kepada ainul yaqin. Boleh tengok dengan mata. Boleh tengok dengan mata lengan, dengan mata kepala ni. Dengan mata hati ni tak lagi kita. Kita sekadar kata tahu yakin, tahu yakin. Hak kita belajar kita tahu. Kau tambah yakin. Hak tu orang panggil ilmu yakin kita ni. Pada tu. Kita ni duduk dalam bahasa orang panggil makom kita hak rendah sekali ni. Hak rendah su bukan hak tinggi su dak, hak rendah su. Tu kalau dia banding wahdah, wahid, ahad, kita duk cara di wahdah je baru. Bukan pergi ke wahid, bukan pergi ke ahad. Jauh sak lagi kita. Duk cara hak wahdah ni. Tu dia. Maka di sini yang kita duk bahas ni, yang kita duk kecek, yang kita duk bagi pengertian kepada ayah-ayah dan ibu-ibu ni supaya kita itu tak keliru. Di dalam pahami kita, cara manakah kita nak kemah kita ni, pegangi kita ni tu terhadap Allah Subhanahu wa taala, nak pegang kemah tetap kejak, tak gonye, tak kocok, tak tukar dah kita ni. Sebab tu orang panggil pegang dengan yakin. Hak sebut tadi. Tu dia, pegang dengan kemah, pegang dengan yakin. Maka tak ada lain tak bukan kita mari cari wasilah. Mari cari cara-cara. Wasilah ni dengan maknanya cara-cara. Dalam ayat Quran pun suruh kita cari cara-cara. Mana? Dalam surah Al-Maidah ayat 35.
Surah Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai mereka-mereka yang beriman, jaga oleh kamu akan Allah. Itu dia. Jaga olehmu akan Allah. Kita orang beriman belaka ni, semua kita ni orang beriman. Deh, jaga oleh kamu akan Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Hendaklah cari olehmu, tuntut olehmu ilaihi kepadanya, kepada Allah akan wasilah. Tuntut olehmu kepada Allah, kepadanya, kepada Allah akan wasilah. Mu cari wasilah, cari jalan, cari cara nak wisapa di ma'rifatillah. Sebab dia royak lah Quran pandak ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu tak ada Tuhan kecuali Allah. Tak tu ya suruh kita kenal Tuhan. Tuhan tu Allah. Payah royak tak cara-cara? Tak ada royak cara-cara. Baik tak? Supaya kita buat klik beras kot retina kita. Supaya kita buat klik gandum kot retina kita. Mana buat klik gandum sekali. Lepas tu kita masak pergi masak gandum ni nak boleh makan ni, lapar ni. Wah, buat ke apa? Ikut. Demo nak buat cara mana ikut demo. Nak buat tepung apel ke, nak buat genai pisang ke, goreng pisang ke, ataupun demo nak pergi buat tepung apa? Tepung donat ke. Silakan ikutlah. Tak? Itu cara-cara. Ni pun sepetullah. Tuhan mari royak suruh kenal Tuhan. Tak ada Tuhan lain kecuali Allah. Tak kata ya? Ayat. Tak ada? Lepas tu, masalah ni, buku akidah ni, buku gonjel ni. Kau dah kata tara tu boleh kemah. Tak kita nak pergi tu, nak pergi kejap tu. Kena pergi cari cara-cara ni. Cari cara-cara tu lah. Guru yang royak cara-cara. Dia royak cara-cara kemah tu lah. Dalam masa dia tu tak ada orang boleh royak kemah lebih daripada dia. Sebab tu orang gelar dia imam. Tak? Orang yang boleh royak lebih daripada dia hurai tu tak ada. Masa tu dia lah boleh royak. Boleh hebat macam ni, boleh kemah macam ni, maka orang gelar dia imam. Sehingga ada mujadalah, ada munazarah pun berlawan dengan dia boleh hujjah. Dia boleh berdebat dengan demo. Lepas tu orang aku. Bila aku tu siapakah rining? Dak aku. Pak Nabi kata la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Kalau hak ni meninggal dunia, hak ni ganti. Hak ni meninggal dunia, hak ni ganti. Dak bawa akidah tula tu sehingga siapa masa kita sekarang. Itu dia. Pas cari cara-cara dalam ayat kata dalam surah Maidah ayat 35. Wa bataru ilaihil wasilatah. Hendaklah tuntut olehmu kepadanya, kepada Allah akan wasilah. Mu cari cara nak kenal Tuhan yang lebih lanjut lagi, nak kemah lagi, nak kejak lagi, nak kukuh lagi, cari cara. Dalam ayat suruh kita cari cara. Cara mana? Sebab itulah Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia buat sifat 20. Ambil sifat Tuhan semua tu, mari guna 20 sifat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ambil sifat Tuhan tu, mari buat 13 sifat. Buat cara-cara. Faham tak? Kalau itu Nabi buat tak benda tu? Nabi kita pilih dak ambil 20 sifat misalnya. Ambil. Tak kali tak? Sebab ia cara umum ya. Nabi cara umum ya. Royak suruh kenal Tuhan cara umum ya. Hak ni dia ambil. Buat gini. Hak ni dia ambil buat gini. Nampak tak? Tu nak faham. Lepas tu kalulah Imam Abu Mansur Al-Maturidi buat macam ni bid'ah. Kalau buat macam ni bid'ah, supaya juga dengan Ibnu Taimiyah dia ambil tauhid ni, dia buat tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Sebab Nabi tak ada buat balas tu juga.
Bukan maknanya Nabi panggil Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, mari Uthman, Ali, mari dengar ni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Ada tak gitu? Tak juga. Tu nak royak kata, kalau kata hak ni bid'ah, hak tu pun bid'ah. Supaya sebab sama-sama Nabi tak ada buat belaka. Cuma cari cara ni nak mudah faham. Balahana kita nak contoh mudah-mudah, takut orang kampung tak faham lagi. Misalnya mak kita duk demam. Nah, mak kita ni demam, ngelak air ataupun tukar udara ni. Lepas tu duk demam, kita beli ubat, we makan tak sembuh. Tukar ubat pula pergi cari kok bomo lain tak jadi. Lepas tu dia duk demam sangat-sangat tu tak ada boleh makan apa banyak hari dah. Dia kata hawe. Bawa kita tengok nyonya muda kat lek belakang, masa nak makan nyonya muda dia kata. Nyonya muda, kelapa muda lah dia, nyonya muda. Nak makan nyonya muda. Pas kita pergi tengok faham. Mak dah nak makan nyonya muda. Lepas tu nak ambil lah nyonya. Makan nyonya muda ya. Faham tak? Pas kita orang hak nak pergi cari nyonya muda ni. Pergi tengok faham. Nampak tak ada tinggi mana? Naik sendiri apa? Tu cara. Naik sendiri. Nampak kata faham ni tak ada dengan kita ni. Tak ada dengan kita. Pergi cari galah. Gahai tak siapa. Cari beruk. Tu cara. Cara nak nyonya muda tu ya. Pas Allah dah nak kepada kita ma'rifatullah. Ada naknya nak kita kenal dia ya. Kita nak kenal cara mana. Nak jadi mudah faham. Kemah, kejak, tak gonye dah, tak kocok, tak tukar dah. Tu cari cara. Cari cara tu lah pergi ngaji sifat 20. Cari cara tu lah pergi ngaji sifat 13. Cari cara tu lah pergi ngaji tauhid 3. Faham tak? Pergi ngaji tauhid rububiyah, pergi ngaji tauhid uluhiyah, pergi ngaji tauhid asma wa sifat. Ibnu Taimiyah dia buat 3 ni. Hak tu cara hak dia. Pak kita ni cara hak Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Faham tak? Tu nak royak kata cara. Semua tu ada dalam Quran, petulah juga. Ada juga. Tempat ambil, tempat rujuk ada petulah ya. Cuma orang panggil kadang-kadang mafhum dalil dia tu. Kadang-kadang mantuk dalil dia tu. Faham tak? Tu orang panggil cara-cara. Maka cara-cara hak Ibnu Taimiyah bawa tauhid dengan maknanya menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Apa tauhid? Tauhid daripada kalimah wahada. Wahada dengan makna satu. Wahid tu satu. Wahada menyatu. Mungkin nak diiktikad kata Tuhan tu so. Menyatukan Allah. Tauhidullah, menyatukan Allah. Maka tauhid ke apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Pada tu. Uluhiyah daripada ilah, rububiyah daripada Rabb, asma was sifat segala nama dia dan segala sifat-sifat dia. Semua tu nak menyatukan. Natijah nak witubik kata Tuhan satu pada zat, Tuhan satu pada sifat, Tuhan satu pada af'al. Tak? Hatu wasail, tu wasilah. Sebab dalam Quran tak royak, dia royak kata kena tu ya. Tak ada Tuhan lain kecuali Allah, tak tu ya. Faham tak? Hatu nak royak kata wasail, wasilah. Wasilah ni dia cari cara, dia cari jalan, dia cari wasitah, dia cari retak. Supaya kita kan nak lakuh gilik sana, kan nak seberai gilik sana. Ada retak. Retak tu orang panggil jalan wi mudah. Ada titi. Tu orang panggil ada jemuk teh. Tu orang panggil jalan wi mudah. Wi mudah kita siapa tepat hak kita nak tu. Ni kau sebab tu nyo hak ni. Cara ada 3 cara. Dengan naik sendiri, dengan guna galah, dengan guna beruk, guna kera misalnya.
Tu lepas tu kita terang naik, oh tak naik tak lagi weh. Dengan gang kita dengan pokok tinggi tak ada, turun pergi cari galah halah bapa siapa duk tujuh tak jatuh, tujuh kena orang lain, tak jatuh tak lagi weh. Pernah tak galah pergi cari kera pergi cari beruk ke mari naik. Tu dia panggil cari cara. Rupa nampak kata Nabi tak ada buat benda-benda balas tu, tapi tujuan hak tu lah dah. Apa kalau kita mari kecek Abu Mansur Al-Maturidi, royak kata Tuhan bersifat dengan sifat wujud. Wujud arti apa? Artinya ada. Apa kita kata bid'ah? Adakah Nabi kata Tuhan itu tak ada? Kita iktikad Allah ada. Bahasa Arab kata wujud. Tak? Wujud. Lepas tu hak kita kata ni, dia mau kata kita bid'ah. Tak apalah kita tanya kelik. Benda ni Nabi tak buat. Nabi iktikad tak kata Tuhan ada. Kan Nabi iktikad Tuhan tak ada. Hak ni orang panggil mafhum. Orang panggil hak ni cara nak ambil hukum saat itu. Kadang-kadang hukum tu mafhum. Kita nak istinbat satu-satu ayat, nak ambil faham daripada Quran, nak ambil faham daripada hadis. Kadang-kadang benda tu mafhum, kadang-kadang benda tu mantuk. Bukan mantuk semua, mafhum pun ada. Jadi murak Nabi saat itu, kalau kita tahu agama saat itu murak dia nak ke mana? Yang nak Tuhan tak ada ke Tuhan ada? Berapa orang yang nak jawab Tuhan tak ada? Hak Nabi nak. So, sifat wujud. Yang kedua, kidam. Kita guna wujud, lepas tu kita guna kidam. Kidam arti apa? Arti sedia. Kita i'tikad Tuhan kidam. Tuhan itu sedia. Adakah Nabi saat itu? Dah mau kata bid'ah. Adakah Nabi i'tikad Tuhan baru? Soal. Nabi i'tikad Tuhan baru tak? Tak ji. Apa? Cuma dia tak ada susung tu ya, tak ada Nabi duk berdiri betul. Sifat Tuhan wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu tak tu ya, tak ada perbuatan balas tu ya. Cuma nak royak kata maksud murak tu tujuan tulah. Cuma dia nak royak lah ni ikut demo supaya kita supaya royak sat ni lah. Waklik gano sekilo dah kan. Dia mau nak buat gapo lagi lah, nak wi masak. Nak wi boleh makan ya. Betul tu. Lepas tu buat apa boleh orang ni tak buat cara kita tak sorak sifat 20 buat cara-cara kita. Itulah kita nak pergi mengatasi daripada hak dia kata tu tak boleh nak buat dah. Nak royak kata kemah cara dia buat tu. Siapa kita ke hari ni kita aku. Bijak sungguh. Kita nak pergi kata manusia apa kita ya. Bijak kau di koda kita. Nak kata tak boleh. Bijak dia tu jauh sak dah. Cara dia kait, cara dia kau sifat tu. Heret mari pun sebut sifat wujud dulu. Lepas tu jadi kita pergi Tuhan wujud. Salah ke? Tak ada salah. Pasal ada salah kat mana boleh tekan itu lalu. Boleh dok rak itu lalu. Tak kadang mau pergi Tuhan tak ada. Pergi Tuhan ada apa tu lah? Apa kita pergi Tuhan ada, Tuhan wujud. Wujud artinya ada. Yang kedua, kita pergi Tuhan kidam. Kidam arti apa? Arti sedia. Fahamu kata bid'ah. Bid'ah maknanya Tuhan baru. Dia mau pergi Tuhan baru. Ada. Tuhan sedia, betul dah. Lepas kita pergi pula Tuhan baqa. Baqa arti apa? Arti kekal. Berak. Kekal. Fahamu? Dia mau kata benda ni bid'ah. Pas bid'ah, dia mau pergi, kita pergi kekal Tuhan ni. Pas dia mau pergi Tuhan binasa. Sebab kekal ni tak rusak, tak punuh. Dalam ayat Quran sebut kullu syai'in halikun illa wajahahu. Semua sesuatu binasa, malaikat zat Tuhan hak tak binasa. Maknanya Tuhan kekal, tak gitu ke? Dalam ayat Quran pun ada, bukan tak ada. Mana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
dalam surah Rahman dah. Kalau gitu di sini Tuhan kekal, kita pegang Tuhan kekal. Lepas tu salah pegang Tuhan kekal. Apa? Kalau salah dengan maknanya Tuhan bukan kekal, Tuhan baru. Tuhan binasa. Ada tu. Kalau Tuhan tak kekal dengan maknanya Tuhan binasa. Pada mau pegang Tuhan nasa. Dak juga. Pas dak pakok ano. Hatu nak ayat kata cara. Kita pegang Tuhan satu. Nah, bersifat dengan sifat wahdaniyah. Pada mau pegang apa? Pegang satu apa tu lah. Hak tu lah dah. Ada tu. Sabit tu kalau kita kata orang ngaji sifat 20 bid'ah. Ibnu Taimiyah pun bid'ah apa tu? Sebab apa? Sebab tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat pun Nabi tak ada kata juga. Ada tu. Tu nak faham gitu. Cuma nak ayat kata rububiyah, uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Tak ada gapo lah kalau kita mari bahas makna dia tu. Mari bahas makna dia. Tauhid rububiyah. Apa murak tauhid rububiyah? Kita ambil murak selalu. Tauhid rububiyah dengan makna tauhid, dengan maknanya mengesahkan, menyatukan rububiyah. Rububiyah. Orang panggil bangsakan kepada Allah satu sahaja yang menjadikan. Pada kejadian ni, mengesahkan Allah pada kejadian. Allah yang memberi rezeki, satu saja. Allah yang menjadikan makhluk, satu saja. Allah yang mentadbirkan segala urusan di atas muka bumi, satu saja. Allah satu saja. Pas kena kata kena. Tak ada apa. Murak dia dah. Tu dia. Pergi sikit lagi. Pergi pula tauhid uluhiyah. Menyatukan Allah pada ibadat. Kita ibadat kepada Allah satu saja. Berdoa kepada Allah satu saja. Minta kepada Allah satu saja. Serah kepada Allah satu saja. Kena tak? Kena apa tu lah tak? Tauhidul asma wa sifat, menyatukan segala nama Tuhan dan menyatukan segala sifat Tuhan. Sifat Tuhan sifat karim, satu saja. Walaupun manusia ada sifat karim pun tidak sama. Hak tu orang panggil majazi saja. Pada hakikat Allah satu je. Baiklah tu. Nama Tuhan, nama tu saja. Kalau nak buat juga nama kita nak buat nama tu atik. Tak boleh buat nama tu saja. Kena buat Abdul Karim. Sebab Allah satu saja. Zat je. Karim tu so je. Kalau nak buat atik, nak buat Karim, buat Abdul Karim. Baiklah tu. Tu. Kalau nak panggil Karim boleh tak? Karim nak gimana tu? Tu ya tak ada boleh boleh kira. Kalau boleh haram. Al-Karim nak gimana tu? Haram dengan sebab tu, nama tu hesa ya. Baik tak? Ni tak ada boleh ya Karim. Boleh kira orang panggil makruh duduk situ deh. Kalau nak boleh ke? Abdul Karim. Sebab yasa ya. Satu pada nama dan satu pada sifat. Tak ada apa. Tapi hak jadi keliru tu mana? Hak keliru boleh Ibnu Taimiyah boleh orang dok rak sangat ni. Kerana dia waktu bik tauhid tiga ni tujuan dia nak kata ana. Dia nak kata puak-puak Ahlus Sunnah wal Jamaah ni hak tepat jadi syiriknya dia tawassul. Hak tepat Mana tawassul? Tawassul ni dengan maknanya kita buat gapo? Kita ada tawassul dengan salihin, auliya is-salihin. Mana auliya is-salihin? Auliya is-salihin. Kadang-kadang kita hak itu memuliakan tok guru. Nak buat gapo? Metok tok guru mayah jak ke? Metok yang lain dah. Sedangkan ayat Quran kata ud'uni astajib lakum. Doa oleh kamu akan daku, nescaya aku terima bagi kamu. Tak? Mu nak doa direct dengan aku selalu. Ud'uni astajib lakum. Ayat Quran jelas dan nyata, tak ada khilaf. Tapi kita tak? Kita ni berasa kata kalau aku doa ni Tuhan nak tengok dak aku ni. Maya pun tukar-tukar maya pun lewat aku ni. Lalu tu ambil berkat tu guru. Tu ambil berkat tu tak boleh. Tak? Tu dia.
Nak buat gapo-gapo kita, Tok Guru tolong doa sikit Tok Guru tolong semayah hajat sikit tu orang panggil kita pergi tawassul. Tawassul dengan hak lain. Perak aulia solihin, hak tu orang panggil tawassul. Perak tu. Lepas tu sehingga mana kita tawassul? Sehingga demo tu mati dah. Tok Guru tu mati dah. Hak kita dak tawassul semua hak dak minta tolong Tok Guru mari-mari hajat, Tok Guru tolong baca doa, Tok Guru tolong tolong minta ni sikit. Jadi kita duk tawassul dengan dia, duk lama-lama dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia kita sebut nama dia ya. Ya Allah, ya Ilahi aku bagilah hajat aku ni, aku bertawassul dengan seorang Tok Guru tu. Yang mana diberi berkat kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Hak kita kata tu, orang panggil kita tawassul dengan zat yang lain. Maka tawassul dengan zat yang lain itulah ya bila kata benda tu syirik. Bila kata benda tu benda tu bawa kepada jatuh agama. Bila jatuh agama, maka bagi orang yang tawassul tu hukum dia, darah dia tu halal lah. Tak tu tawassul. Mana? Dia waktu baik ayatnya, dalam ayat dah sebut tu. Dalam ayat dah sebut wala in sa'altahum, dalam ayat dalam surah apa yang kita duk baca tu. Dalam ayat tu duk sebut ya, ada sebut dalam surah apa ni? Dalam surah Zumar, ada sebut dalam surah Zumar ayat 38. Yang mana dalam ayat tu sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Nak ayat kata puak-puak musyrikin Mekah ni, apabila tanyakan mereka itu siapakah yang menjadikan langit dan bumi, maka mereka itu jawab kata Allah. Tu. Jadi puak musyrikin Mekah apabila tanya siapa yang buat langit bumi, dia mengaku kata Allah. Tapi apabila dia buat ibadat, dia semua berhala. Faham tak? Musyrikin Mekah ni, kafir Quraisy ni. Orang tanya siapa buat langit bumi, dia jawab kata Allah. Tapi apabila siapa masa buat ibadat, dia pergi sujud kepada berhala, sujud kepada Lata, sujud kepada Uzza, sujud kepada Manat, Isaf, Nailah, berhala, segala berhala tu dia semua belaka. Jadi syirik lah dia. Dua Tuhan lah orang panggil tu. Sekurang-kurang jadi syirik dia dengan Tuhan. Maka di sini nak royak kata demon ning dia syirik dengan Tuhan. Dia syirik dengan Tuhan. Jadi syirik dengan Tuhan di sini sembah kepada Allah. Sembah kepada berhala, minta kepada Allah. Lepas tu dia banding hak tu. Dia banding hak tu dengan kita ni. Sujud kepada Allah, tapi dia minta kepada aulia is-salihin. Faham tak? Jadi syirik lah. Padahal kita tak ada pegang mula dah, kita tak ada pegang kata hak tu orang soleh ni, kita tak ada pegang kata Tuhan apa dak. Sebab dalam ayat duk kata dah wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah kamu duk berdoa serta dengan Allah akal Tuhan lain. Mu jangan berdoa serta dengan Allah akal Tuhan lain. Lah mana? Doa serta dengan Tuhan tapi akal Tuhan lain. Tu orang panggil ya iktikad Tuhan. Hak so lagi ni iktikad Tuhan lain. Kita bukan Tuhan lain. Hak ni ulama, hak ni tok guru, hak ni orang soleh. Jangan lesak pegang Tuhan satu belaka kita. Dia pergi buat banding boleh kata hak kita duk kata tu masuk dalam ayat kata wala tad'u ma'allah ilahan akhar. Mu jangan doa serta dengan Allah akal Tuhan lain. Jadi dia beripung hak tu orang panggil syirik. Ayat ni turun kepada musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni dia percaya kepada Allah, tetapi semua berhala. Tu Tuhan lain. Perak pak kita bukan Tuhan lain, orang soleh. Walaupun mati dah pun tawassul dah kan. Kita bukan dah pegang dia tu Tuhan. Nak tabarruk dengan dia kerana ayat kata gini,
Kerana dalam ayat kata, nah, dalam ayat dok sebut tu, dalam bab tawassul tu, dalam ayat hak kita penuh kecek dah dulu. Nah, ayat tu duk di dalam surah Al-A'raf ayat 50 ni tu. Innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah amat hampir dengan orang-orang yang suka buat baik. Pak orang tu guru ni orang hak buat baik, orang molek. Tuhan rahmat Tuhan sangat hampir dengan dia. Lalu itulah kita hak ni tu minta tolong tu hampir dengan Tuhan ni. Tolong doa wis saya. Sebab dia dekat dengan Tuhan, mudah terima. Balah tu ya. Bukan dia pergi kata tu Tuhan, hak ni ilahan akhir tu Tuhan lain. Faham tak? Jadi tak serupalah cara pergi tu. Tak serupa cara pergi. Nah, sebab dalam kitab dia sendiri ni yang saya duk baca di sini. Nah, Majmu'ah Tauhid ni, nah kitab ni kitab hak Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Jadi Ibnu Taimiyah ni dia orang Harrani. Nah, orang Harrani dia meninggal dunia pada tahunnya 728 Hijriah. Dia orang Harrani di antara Syria dengan Turki ni. Tempat duduk dia meninggal dunia di Makbarah. Nah, Makbarah Sufiyah dalam Damaskus, di dalam ibu kota Syria. Mudah-mudahan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jadi di sini dia kata dia kata dalam kitab dia ni, dalam kitab perhimpunan daripada Ibnu Taimiyah dan perhimpunan daripada Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Nah, ada bagi tahu di sini dia kata dia kata golongi pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah ni annahum yata'abbaduna bi asyraqis salihin fi du'aillah wa ibadatihi yuriduna syufa'atihim indallah. Tu dia. Nak ayat kata demon ni duk doa, duk syirik dengan orang soleh, duk syirik dengan apa? Dengan aulia illah ni, dia duk nak kepada syafaat. Duk kacau doa kepada doa dengan orang soleh, duk doa dengan orang wali ni, tak duk nak gapo, duk nak kepada syafaat tu. Pas masuk dalam ayat mana? Masuk dalam ayat kata wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Tu. Apa dia kata sini? Kita kacau duk doa dengan orang soleh ni. Duk doa dengan orang wali-wali ni, tujuan nak uya syafaat kita di sisi Allah. Kerana dia dekat dengan Tuhan kan? Maka kita berdoa dengan dia. Tu, hak tu orang panggil salah dalam agama, syirik dalam agama. Padahal kalau kita mari tengok dalam ayat dia kata mana? Ayat dia kata gini, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan beribadat mereka itu, ayat ni ya sababun nuzul turun kepada musyrikin Mekah kan? Dan beribadat mereka itu musyrikin Mekah ni min dunillah. Gapo min dunillah? Min tu orang panggil min bayan muqaddam. Mana? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ma iaitu barang yang tidak boleh beri mudaratkan mereka itu dan tidak boleh beri manfaatkan mereka itu. Barang itu tak ada boleh beri mudarat kepadamu dan tidak boleh beri manfaat kepadamu. Gapo barang? Berhala. Tak? Berhala tu buat mudarat kamu pun tak boleh. Beri manfaat kamu pun tak boleh. Muat sakit berhala, mungkin kerak tangan dia, kerak tekak dia. Ya nak buat mudarat mu tak boleh. Tengok Nabi Ibrahim dok buat tu. Kerak tangan, pacung tekak ke apa? Boleh buat mudarat ke apa kepada Nabi Ibrahim? Tak. Wala yanfa'uhum, tak ada beri manfaat ke apa. Kalau nak metak berhala, bagilah kebaikan misal dia. Tak ada boleh perkara juga. Metaklah aku boleh ngasih perempuan tu hak comel, metak aku boleh jadi menatu demo tu orang kaya. Tak ada boleh beri manfaat gapo. Berhala tu. Kalau gitu berhala tu min dunillah. Tu bayan. Orang panggil barang tu barang selain daripada Allah. Mu dok ambil manfaat situ, mu dok ibadat kepada tu. Benda tu tak ada boleh beri manfaat kepada mu, tak ada boleh beri darat kepada mu. Wa yaquluna, dan kata mereka itu, puak-puak musyrikin Mekah tu,
haula'i syufa'auna. Mereka itu puak berala-berala banyak ikut ni. Nah, syufa'auna, boleh syafaat kita inda Allah, di sisi Allah. Maknanya dia tak ada tinggal Tuhan apa tu lah juga, tapi dia duk tawassul dengan berala. Pas nak ambil kita ni hidup banding dengan puak soleh tu bukan deh. Kita tak ada duk pegang berala, tak ada duk pegang orang soleh tu beri bekah. Kita tak ada duk pegang orang soleh ni tu. Nah, tak ada duk pegang orang soleh ni tu Tuhan yang lain. Demo ni iktikad Tuhan yang lain ni. Sabit tu kupur. Bila kupur halal darah. Bila halal darah, Nabi bunuh setiap tempat di mana berjumpa. Sehingga dia suruh kata uqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Mun jumpa dia di mana boleh bunuh, sebab musyrikin dia kata. Harap habis tu dia halal darah sunni tu. Sebab apa? Sebab tawassul ni. Tu dia hak nu ya i'tiqad tu. Ni bukan i'tiqad tu. Ni nak ayat kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya ikut tu. Kalau turut huraiya rububiyah uluhiyah tak ada apa. Berak. Mengesahkan Tuhan pada kejadian. Mengesahkan Tuhan pada memberi rezeki. Mengesah menyatukan Tuhan pada mentadbirkan segala-gala. Tak ada apa. Menyatukan Tuhan pada ibadat, pada doa, pada metode apa sahaja. Tapi tujuan nak ayat tu, nak ayat kata puak-puak musyrikin Mekah ya Tuhan juga, tapi hidup sujud hal lain. Pas kita sini Tuhan juga, tapi hidup metode kepada orang wali, hidup metode kepada orang soleh, hidup metode pada kubur-kubur. Sampai itu panggil puak ni puak kuburiyah. Puak ada metode dia, puak tawassul ni puak kuburiyah. Apa kuburiyah? Puak duk tawassul dengan orang mati dah. Maka ya bila supa ni bila supa dengan orang musyrikin Mekah, ya bila balas tu tu hak jadi beratnya. Hak jadi berat sebab tu nak pergi faham deh. Maka masa kita pun masa kita pun sajuk dah ni. Nah, insya-Allah kita akan sambung semula. Kalau ada soalan, nak tanya, insya-Allah. Itulah lebih kurang deh. Nak ayat kata buku bid'ah tu, kalau nak kecek buku bid'ah kena belaka bid'ah. Nah, kalau semata-mata bid'ah tu tiap-tiap suatu perkara yang Nabi tak buat jadi bid'ah. Tiap-tiap suatu perkara yang Nabi tak kata jadi bid'ah. Bid'ah habis. Jadi bid'ah habis. Sabit tu kena fokus we jadi molek sikit. Tu dia. Nah, fokus we jadi molek sikit. Itulah lebih kurang. Lepas tu kalau ada soalan, ada nak tanya boleh. Nah, kalau ada nak soal, dah tak? Kalau tak ada kita nak bagi doa ni sikit. Ya. Tu dia. Kama dia kata wallahu taala alam bis-shawab. Itu tolong bagi doa.